Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Ada juga ahli parlimen yang telah membangkitkan keraguan kami berkenaan dengan kadar inflasi yang bagi kami memang tak masuk akal. Tapi menteri macam biasalah tak nak terima benda tu. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda ikuti video-video saya, video-video viral dan rakan-rakan kami yang lain, biasanya anda akan nampak yang kami mempertikaikan tentang kadar inflasi. Macam mana anda tahu sekarang ini kadar inflasi berada pada kedudukan 1.9%, di mana benda inilah yang dijadikan sebagai modal oleh anak-anak papa untuk menunjukkan, oh lihatlah kerajaan kita bagus dalam mengurangkan kadar inflasi, harga barang makin murah, dibuktikan dengan kadar inflasi yang menurun dan sebagainya. Tetapi anda tak boleh bohong diri anda, tuan-tuan sekalian. Kita semua tak boleh bohong diri kita. Hakikatnya, barang di luar sana, tak kira barang keperluan ke, barang yang bukan keperluan ke apa-apa ke, harganya sangat-sangat meningkat pada ketika ini. Dan yang paling ketara meningkatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah makanan di luar rumah. Contohnya dekat restoran, kedai-kedai makan dan sebagainya. Jangan kata benda tak penting tau. Sebab makanan dekat restoran, dekat kedai-kedai makan, dekat food court dan sebagainya adalah sangat-sangat penting, terutamanya untuk mereka yang bekerja di luar. Sebagai contoh kan, macam pekerja dekat office masa berehat, mereka akan pergi ke kantin atau pergi ke kedai makan atau pergi ke restoran dan sebagainya. Mereka inilah yang akan terkesan. Zaman sekarang ini bukan macam zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Zaman dulu tak apa, laki kerja, bini duduk rumah, masak dan sebagainya, boleh sediakan bekal macam zaman-zaman 80-an dulu. Sekarang tak. Dek, kerana kesempitan dan juga kekangan kewangan yang ada, kedua-dua suami isteri kena bekerja tau sekarang ini, terutamanya dekat bandar-bandar besar. Yang luar bandar pun sama juga. Ada yang terpaksa dua-dua sekali buat kerja. Bahkan ada yang terpaksa buat 2-3 kerja satu hari semata-mata untuk memenuhi keperluan kehidupan. Bukan nak kaya, tetapi nak memenuhi keperluan kehidupan. Jadi mereka inilah kadang-kadang mana ada sempat nak bekal pergi office ke apa-apa kan. Jadi mereka terpaksa begitu harap untuk makan di luar dan sebagainya. Bukan suka-suka bawa anak bini keluar makan malam-malam yang mewah. Tak adanya. Mereka ini tiap-tiap hari, Isnin sampai Jumaat. Kalau Sabtu kerja, Sabtu lah. Mereka akan terpaksa makan di restoran, makan di kedai makan, makan dekat food court dan sebagainya. Mereka ini yang terkesan. Benda ini tuan-tuan sekalian, macam saya katakan tadi, memang berlanggaran dengan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan. Konon-kononnya inflasi kita menurun dan sebagainya. Hakikatnya tidak sama sekali. Harga barang di luar sana memang mahal. Sangat-sangat mahal. Bahkan belanja-belanja yang biasanya kita boleh tampung sebelum ini terpaksa dipotong, didikit-dikitkan dan macam-macam lagi. Macam saya katakan, anda tak perlu tipu diri anda. Tak kira anda ini anak papa ke apa-apa ke, pentaksub yang paling taksub pun, anda tak boleh tipu diri anda. Benda ini tuan-tuan sekalian akhirnya telah disuarakan oleh Wee Ka Siong, ahli parlimen kerajaan dari MCA di Air Hitam, telah membangkitkan tentang perkara ini. Dan dalam masa yang sama juga, Wee Ka Siong telah membangkitkan mekanisme yang terbaik. Bagaimanakah untuk menentukan siapakah golongan maha kaya yang perlu membayar harga penuh untuk barangan-barangan bersubsidi. Ini video Wee Ka Siong di Parlimen. Baik, too good to be true. Kalau dengan izin, apabila kita sebut 1.9, you beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Terpaksa saya dengan rendah diri kena mengaku memang dah naik. Tak apalah, kita boleh teruskan 1.9%, beritahu rakyat macam tu. Sama ada terima atau tidak, tak apa. Hakikatnya, saya nak minta penjelasan yang muat. Tadi yang Muhammad, saya tidak kata kerajaan tak perlu buat rasionalisasi subsidi. Saya sokong, saya faham kekangan yang ada. Kedua, saya cuma nak bertanya, dalam keadaan ini, apakah cara terbaik untuk kita menyasarkan semula subsidi? Itu yang saya bangkitkan. Yang Muhammad kata kita tidak ada solution. Saya rasa saya yang ini menyinggung perasaan saya. Sebab setiap kali saya cakap, saya datang dengan formula. Contoh, kalau kita kata T15 tadi, ya, T15 saya kata terlalu rendah. 13,295 ringgit itu pendapatan isi rumah. Kemudian selepas PM umum, menteri kata pakai disposable income. Kemudian semalam menteri cakap belum ada kata putus. Jadi saya sebagai wakil rakyat datang mesyuarat, saya pun kata macam mana saya mau jawab dengan rakyat? Jadi saya minta
apakah kepastian kita? Sama ada kita betul-betul gunakan apa yang PM kata dah umum, tidak lagi pada T15 mengikut dosen. Contoh. Ataupun apa yang menteri cakap tu boleh. Dan bila Yang Berhormat gunakan data tadi, inflasi, agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada, tanya selera. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Itu yang menyebabkan tambah lagi, walaupun FMB tak naik sampai 8%, tetap 6%, tetapi kenaikan telah berlalu kerana SST yang digunakan. Yang kita dah tak dapat kesan tu. Saya minta supaya Yang Berhormat, saya mungkin dari segi, saya bukan gaduh dengan Yang Berhormat, tapi saya cuma kata, ada caranya. Contoh, saya kata kalau petrol, saya setuju. Tapi kenapa tidak gunakan cara levy kenderaan? Nilai kenderaan. Kalau dia Tan Sri, pakai kereta mewah macam adalah menteri pakai kereta besar. Tak apa. Dia sanggup bayar RM500,000. Kenakan levy 2006. Dia bayar, kita terima terus. Dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk orang miskin. Dan cara kita membuat penyasaran juga membantu rakyat. Tetapi kita terlalu banyak variables. Pemboleh ubah terlalu banyak. Dan bila dah terlalu banyak, bila nak buat implementasi, sangat susah dibawa. Itulah pandangan saya selaku orang yang pernah duduk sana. Saya duduk sini tengah-tengah. Saya cuma kata practical solution for the people. Itu saja sebagai jurucakap rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang disebutkan lubrikasi itu telah disanggah oleh menteri. Menteri kata, okey, harga barang naik tapi sikit je, tak banyak je masalah pun kan. Dan benda ini telah menimbulkan kemarahan dan juga argumen yang begitu luar biasa dari Wee Ka Siong. Sampai beliau melahirkan perasaan tak puas hati di luar Dewan. Habis dijumpanya rakan-rakan Parlimen Perbankan sebagainya nak tunjukkan bukti betapa sebenarnya apa yang beliau cakap itu betul dan apa yang menteri cakap itu tak masuk akal. Sampai benda ini juga telah mengundang penjelasan dari ahli Parlimen Arau iaitu Syahidan Kasim. Anda tonton video ini. Berita baiknya ialah, baguslah juga dalam setahun yang lepas ni harga barang makanan di restoran dan di kedai naik begitu kerana sekarang sudah turun. Ini saja answer 85 million to Zaila. Betul panjang Perdana Menteri. Dia tanyalah roti con tahun lalu berapa? Naik RM2, RM3. Ini sama yang seperti air hitam kata roti john naik harga berpanjangan lah. Tahun lalu I pergi dah Ramadan macam mana? Yo susah lah. Semua barang naik. Sekarang RM9.5 tau. Dulu RM3. You don't blame me. Datuk Seri, saya nampak tadi air hitam muam macam tak berbuati. Itu kenapa Datuk Seri? Dia kata barang tak naik banyak sangat, sikit saja. Kita bagi contoh roti john. Roti john 2 tahun yang lalu di pasar Ramadan RM7. Sekarang pada tahun sudah naik RM9. Sekarang dia orang maklum bahawa dah naik lagi 2% ke 3%, RM9 3%. Ni roti john. Macam mana dia kata barang sikit saja naik dan ini Yang Berhormat Wee Ka Siong dan juga air hitam dan juga Muar tadi mempertikaikan bagaimana dia kata barang sikit saja naik harga. Apakah dia ni turun ke padang ataupun tidak? Dan bila kita Putrajaya bangun bertanya soalan, dia kata dia akan jawab di TikTok. Dalam jawapan menteri-menteri pada hari ini, inilah seorang menteri yang tak bagi peluang orang bertanya. Sepatutnya dia bagi peluang orang bertanya, seperti timbalan Perdana Menteri tadi, lepas tu yang lain tak dapat dijawab, jawab tertulis. Saya tak faham betul. Padu, boleh hantar dekat TikTok Putrajaya. Saya jawab dekat TikTok kemudian. Budak TikTok rupanya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak simpulkan mudah saja. Kerajaan ini sebenarnya tak nak terima hakikat betapa mereka ini gagal untuk mengawal harga barang. Ya, mungkin mereka akan kata yang penarikan subsidi lah itulah ini dan sebagainya bertujuan untuk menjimatkan kantong kerajaan. Tetapi seperti mana telah saya buktikan semalam dalam video saya, itu tidak berlaku. Perbelanjaan kerajaan tetap makin banyak, defisit tetap makin besar. Jadi tak guna pun kau kena berjimat cermat, tapi perbelanjaan masih lagi menggunung, betul tak? Dan dalam masa yang sama juga, rakyat menerima tempiasnya. Kita khabar dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penarikan subsidi konon-kononnya untuk maha kaya ini sebenarnya akan memberikan impak secara langsung kepada para pengguna kelas bawahan B40, M40 ke apa-apa ke, mereka akan kena.
Tak kiralah Nazri Hamdan kata, oh kenapa pula B40 nak menggelupur dan sebagainya. Memang kena menggelupur. Sebab anda kata kalau subsidi ini tarik, nombor satunya belum tentu golongan yang layak akan dapat subsidi itu. Belum tentu lagi masalahnya. Ramai je mereka yang sepatutnya dapat budi madani tetapi tak dapat budi madani. Dan budi juga masih lagi kerajaan berhutang 1 bulan tau. Bulan Ogos mereka tak bayar. Itu nombor satu. Nombor duanya, bila dikenakan orang kata apa, segala penarikan subsidi terhadap golongan maha kaya whatsoever ni lah kan, yang akan dapat impaknya golongan bawahan. Sebab apa? Orang-orang kaya ini biasanya ialah toki-toki kedai, biasanya ialah mungkin bos-bos kilang ke apa-apa ke, dan mereka ini, walaupun yang dikenakan terhadap mereka itulah benda bersifat peribadi, mereka ini dasarnya tak nak rugi. Mereka tak nak kurang untung. Mereka tak nak kurang duit. Jadi mereka ini pastinya akan cuba sedaya upaya untuk menyerapkan kenaikan kos itu, walaupun kos itu bersifat peribadi, ke dalam perniagaan mereka. Sebab mereka tak nak kurang pendapatan. Pendapatan rakyat kurang tak apa, jangan mereka kurang pendapatan. Inilah dunia kapitalis, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bila benda itu berlaku, dia punya chain effect dia, kesan berantainya akan menjalar sampailah ke bawah. Benda ini, anda tak perlu jadi pakar ekonomi pun untuk faham. Benda ini anda tak perlu untuk jadi seorang pengulas ekonomi yang tersohor, yang pakai BMW contohnya kan, untuk mengerti tentang perkara ini. Benda ini basic, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan secara asasnya saya nak ucapkan terima kasih kepada Wee Ka Siong kerana sudi untuk membawakan suara rakyat berkenaan dengan betapa angka-angka yang telah diberikan oleh kerajaan ini nampak macam pelik dan tidak logik. Too good to be true, kata Wee Ka Siong. Dan saya harapkan kerajaan tolonglah. Lepas ini, please, tolong telus dengan bacaan inflasi anda. Tolong telus. Jangan masukkan data-data jualan rahmah lah, menu rahmah lah, data-data daripada, kata apa, sale sana, sale sini, data daripada jualan murah sana, promosi itu, ini, sebagainya, atau data jualan Shopee sebagai contohnya kan, ke dalam perkiraan untuk kadar inflasi anda. Sebab bila anda masukkan benda-benda yang bersifat macam seasonal dan sebagainya itu, macam contohnya sale 50%, kan, jualan rahmah, menu rahmah, dan jualan kat Shopee sebagainya dalam data inflasi, benda itu akan menyebabkan kita berdepan dengan prospek kadar inflasi yang tidak menggambarkan situasi sebenar di luar sana. Rakyat perlukan ketulusan. Tetapi kita cakap lebih-lebih pun susah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab Menteri Ekonomi ini merupakan pakar formula. Dia pasti akan ada formula. Kalau bukan formula itu menyenangkan rakyat, dia ada formula untuk berpusing-pusing sampai rakyat jadi pening. Betul tak, Rafizi? Sebab itulah kau mengamuk itu kan? Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.